Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bersembang tentang pemilihan skuad kebangsaan kesayangan Piala AFF Suzuki pada bulan hadapan. Nampaknya pemilihan skuad kali ini menjadi perdebatan antara penyokong. Rata-ratanya tidak berpuas hati dengan pemilihan Tan Chen Ho kali ini. Jadi untuk pemilihan skuad kali ini, apa yang aku katakan adalah ada benda yang negatif dan juga ada juga benda yang positif yang aku boleh nampak. Jadi kita pergi yang kepada yang negatif dulu dah, alright. Jadi ramai pemain-pemain yang on form tidak dipanggil ke skuad pemilihan kali ini, dan juga ada juga pemain yang kurang minit permainan dipanggil ke skuad pemilihan kali ini. Dan nama yang cukup hangat diperkatakan, siapa lagi bukan striker untuk ulung skuad kebangsaan, Zuhelmi Di Paula. Jadi kalau kita tengok persembahan beliau ketika bertemu dengan pasukan Kedah ketika aksi suku akhir kedua, mungkin sebab itulah para penyokong cukup tidak berpuas hati dengan pemilihan Di Paula ni. Hei, tak tahu nak cakap apalah dengan Di Paula ni. Tapi aku still fikir positif, still bersangka baik, yang mana pentas AFF kali ini adalah pentas yang terbaik untuk Di Paula, menunjukkan kehebatan beliau dan menunjukkan yang beliau ni sememangnya layak dinaturalisasikan. Sebab apa? Kalau kita tahu pentas AFF kali ini adalah lebih rendah, yang mana ketika mana beliau terpaksa lawan pak-pak Arab dulu, yang mana beliau cukup struggle ketika itu. Mungkin beliau boleh merobek banyak gol di pintu gol pihak lawan, mana kita tahu, right? Jadi tapi kalau Di Paula ni still sama jadi say hi bye-bye je lah untuk Di Paula pada aksi kelayakan Piala Asia pada next year. And then untuk pemilihan Aidil pula, ada juga yang bertanya sebab apa Aidil ni boleh dapat sedangkan minit permainan beliau ni cukup kurang. Namun Tan Chen Ho telah beritahu yang pengalaman beliau ni sebenarnya cukup penting untuk skuad kebangsaan. Bagi aku kehadiran Aidil ni sebenarnya penting juga. Sebab apa? Kalau kita tahu Dion Kun ni hanya boleh bermain ketika bertemu dengan Indonesia, which beliau boleh miss 3 game. Jadi kehadiran Aidil ni cukup penting untuk 3 game awal inilah. Mungkin kalau beliau langsung tak bermain, tapi peranan beliau esennya cukup penting untuk memberi motivasi kepada pemain-pemain junior yang lain, seterusnya menaikkan semangat pemain-pemain kebangsaan. Alright, jadi next, ini adalah menjadi perdebatan paling banyak daripada penyokong Harimau Malaya. Sebab apa? Ramai pemain-pemain tonggak tak dipanggil untuk pemilihan kali ini. Alright, first keluar list nama, aku cari, mana Davis, mana Corbin Ong dan juga mana Arif Aiman. Sebab apa? Kalau kita tahu Davis dan juga Corbin Ong ni menjadi pemain utama, menjadi tonggak skuad kebangsaan dari dulu lagi. Tapi tup-tup tak ada nama diorang. Dan juga kalau kita tahu performance Arif Aiman pada season ni memang 100% lah. Beliau sememang layak, wajib ada dalam skuad kebangsaan kali ni. Last-lastnya tak ada nama diorang. Terkejut, sedih, semualah. And then dengan alasan yang diberi oleh Tan Chen Ho disebabkan ketiadaan Arif Aiman adalah disebabkan kepenatan. Bagi aku itu adalah jawapan yang cukup tidak munasabah lah. Agak pelik jawapan tersebut. Sebab apa kita tak payah tengok jauh lah, sebab ramai yang bandingkan Arif dengan Pedri sebab jadual yang padat. Kita tengok Faisal Halim je. Beliau lagi lah banyak bermain dengan pasukan Terengganu hampir ke semua game. And then ketika pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Jordan dan juga Uzbekistan, beliau juga bermain. Sedangkan waktu tu Arif Aiman tak dipanggil. Jadi bagi aku kesian lah untuk Arif Aiman, alright. Beliau ni ada kemampuan, muda pun muda. Jadi pentas AFF kali inilah adalah pentas yang terbaik untuk beliau menunjukkan kemampuan beliau. Sebab apa? Untuk pasukan bawah 23 tahun tak dipanggil, untuk pasukan senior pun tak dipanggil. Jadi takkan umur 50 tahun baru nak panggil Arif Aiman. Sedih dengan tiadanya nama Arif Aiman kali ini. Sebab kalau kita tengok kat JDT pun Arif Aiman pun lagi penting daripada Safawi dan juga Sumarih, lagi perform daripada mereka berdua. Tapi Sumarih dan juga Safawi dipanggil, tapi tiada nama Arif Aiman. And then selain daripada Corbin Ong, Davis dan juga Arif Aiman yang aku sebut tadi, bagi aku ada lagi player-player yang layak untuk mewakili skuad kebangsaan, which aku cukup risau lah dengan nama yang ada di bahagian midfielder skuad kebangsaan, alright. Jadi antara midfielder yang aku cadangkan mungkin boleh dipanggil adalah Azam Aziz, Rian Lambert, Afiq Fazail, Nazmi Faiz dan juga Nakso Isa. Tapi Nakso ni pun menjadi big issue juga. Wallahu alam lah, kita tak tahu beliau ni nak lagi ataupun tak mewakili skuad kebangsaan.
Wallahualam. Jadi nama-nama yang Tan Cheng Ho panggil untuk bahagian midfielder ni bukan tak bagus. Bagus mereka ni. Tapi kalau ada nama-nama yang lain yang aku sebut tadi, lagi boleh memberikan nafas yang cukup-cukup baik. Boleh memberikan variasi, membanyakkan pool untuk bahagian tengah lebih mantap. And then untuk Daniel Ting juga, bagi aku kalau kita tengok performa beliau di pasukan KL City, beliau sememangnya layak untuk mewakili skuad bangsaan. Sayang nama beliau pun tak dipanggil. And then untuk Rodney Kelvin pula, bagi aku beliau ni, nama beliau ni tak ada patut letak dalam senarai nama simpanan. Beliau sememangnya layak untuk mewakili 28 pemain terbaik ke Piala FFF Suzuki 2020. Tapi bukan semua benda yang negatif dengan pemilihan skuad kali ni. Ada juga benda yang positif, benda yang aku cukup-cukup teruja dengan skuad pemilihan kali ni. Sekarang aku nak ceritalah benda yang cukup positif dengan skuad pemilihan kali ni adalah yang pertama adalah dengan kembalinya Syahrul Saad ke skuad kebangsaan. Untuk pengetahuan korang dengan ketiadaan beliau, Malaysia telah dibolosi sebanyak 21 gol dalam 7 perlawanan. Statistik yang cukup merisaukan di bahagian pertahanan. Jadi kita pun baru tahu Syahrul Saad pun baru skor 1 gol ketika saingan Piala Malaysia. Jadi dengan kehadiran beliau boleh memantapkan lagi bahagian pertahanan skuad kebangsaan. And then yang kedua adalah Tan Cheng Ho telah memanggil banyak striker yang lain seperti Syafiq Ahmad, Di Paula, Luqman Hakim, Darren Lock, Sharif Fikri dan juga Kogi Lisuaren. Jadi dengan pemilihan banyak striker ni, dia cukup melegakan kepada Tan Cheng Ho. Bukan setakat Tan Cheng Ho, tapi kepada para penyokong, which kita tak mengharapkan semata-mata untuk Di Paula menjadi striker kebangsaan. Aku cukup teruja untuk melihat kemampuan Darren Lock untuk mengemudi di bahagian serangan pasukan kebangsaan. And then perkara yang positif yang aku boleh nampak adalah Tan Cheng Ho berani untuk memanggil beberapa pemain muda seperti Luqman Hakim, Muhairi Ajmal, Azri Ghani, Quentin Cheng dan juga Fayad. Jadi mungkin ini adalah pentas yang terbaik untuk pemain-pemain muda ni menunjukkan kemampuan beliau. Sebab apa, mereka ni merupakan aset yang cukup penting untuk skuad bola sepak kebangsaan. Mana tahu nama-nama mereka ni boleh lagi dipanggil untuk aksi kelaikan Piala Asia pada tahun hadapan, supaya untuk saingan Piala AFF ni lebih mematangkan mereka, memantapkan mereka lagi, InsyaAllah. Jadi apa-apa pun, Tan Cheng Ho adalah kos skuad kebangsaan. Beliau mempunyai lesen pro. Kita as fan tak perlulah nak memberi hentaman yang cukup pedas. Bezakan hentaman dan juga kritikan yang membina. Kita biarlah memberi komen yang cukup positif, komen yang membina. Janganlah memberi komen yang kesat kepada skuad kebangsaan. Apa-apa, Tan Cheng Ho juga akan merencanakan sepenuhnya skuad kebangsaan kali ini. Untuk skuad kebangsaan, all the best, InsyaAllah. Semoga Piala AFF Suzuki 2020 ni dibawa kembali ke Kuala Lumpur, InsyaAllah. Selamanya Harimau Malaya, selamanya Malaysia boleh. Akulan, Assalamualaikum.